Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai tajuk di bawah subjek psikologi pendidikan di bawah tajuk perbezaan individu. Yang ini saya mendapat tajuk perbezaan bahasa. Okey, sebelum kita pergi kepada perbezaan bahasa, kita tengok dulu apa itu perbezaan individu. Okey, menurut Lucon, Murray dan juga Snyder 1953, setiap manusia akan bertindak seperti manusia yang lain dalam sesuatu perkara. Mereka akan bertindak mengikut kumpulan dalam sesuatu perkara dan mereka akan bertindak mengikut cara sendiri bagi sesuatu perkara. Ini menunjukkan corak kehidupan bagi setiap manusia adalah unik dan setiap individu adalah berbeza dari berbagai aspek. Okey, perbezaan individu boleh dihayati dalam huraian beberapa aspek perbezaan. Antaranya adalah aspek fizikal, aspek mental, emosi, tingkah laku, sosial, jantina, personality dan juga bahasa. Okey. Seterusnya kita tengok apa itu perbezaan bahasa. Bahasa merupakan alat perantaraan utama dalam komunikasi dan menyampaikan sesuatu maklumat. Okey, menurut Coates 1986, ia mengatakan dalam pertuturan atau bahasa itu sendiri ada bahasa khusus untuk lelaki dan ada bahasa yang khusus untuk wanita. Perkataan yang melambangkan lelaki dan wanita juga berbeza, kerana lelaki sering menggunakan perkataan atau frasa-frasa tertentu yang tidak digunakan oleh wanita dan begitu juga sebaliknya. Okey, apa itu bahasa? Bahasa itu melambangkan bangsa. Okey, bangsa ialah satu kelompok manusia yang berkongsi hidup dalam satu wilayah yang jelas. Satu kelompok manusia yang berkongsi bahasa, berkongsi budaya dan juga cara hidup yang sama. Dan apa yang paling penting juga, kelompok manusia ini bersama-sama dalam satu kancah perkongsian pengalaman dan juga sejarah. Tidak cukup dengan ini, kelompok manusia ini juga wajib berkongsi mimpi, harapan dan cita-cita yang sama. Okey, maksudnya dalam satu kelompok tu, manusia tu dia akan menggunakan bahasa yang sama untuk berinteraksi dan juga mereka akan melakukan budaya yang sama dan juga cara hidup mereka juga lebih kurang sama. Okey, seterusnya sejarah bangsa Melayu. Okey, kita tengok hakikatnya ratusan tahun sebelum China dan India dibawa oleh British ke tanah Melayu, orang Melayu memiliki kesedaran bangsa. Mereka telah dikumpulkan dalam satu bangsa. Mereka berkongsi wilayah, bahasa dan juga budaya. Mereka mengenali diri mereka sebagai Melayu dan mereka juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa untuk mereka berinteraksi. Jadi di sinilah wujudnya bahasa Melayu yang dibina ataupun dicipta oleh bangsa Melayu. Okey, kita tengok apa itu faktor perbezaan bahasa. Okey, dalam sesebuah negara berlaku pencampuran pelbagai etnik dan bangsa akibat dari migrasi. Begitu juga negara Malaysia mempunyai masyarakat yang berbagai bangsa dan etnik yang mempengaruhi perbezaan bahasa. Okey, kita tengok contoh. Bangsa Melayu, mereka menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan, berinteraksi, mereka menggunakan bahasa Melayu. Manakala bangsa Cina pula menggunakan bahasa Cina ataupun Mandarin. Manakala bangsa India menggunakan bahasa Tamil. Mereka menggunakan bahasa mengikut bangsa-bangsa mereka. Okey, individu berbeza dari segi bangsa dan budaya. Yakni berbeza dari segi budaya, agama, sistem kepercayaan dan nilai. Maka bahasa yang digunakan juga adalah berbeza bergantung kepada individu mengikut bangsa mereka. Ahli psikologi perkenalkan kurikulum berbilang budaya, yakni multicultural, untuk timbulkan
persefahaman antara pelbagai etnik dan budaya. Okay, kita tengok apa itu implikasi perbezaan bahasa. Okay, tugas untuk menyampaikan ilmu dengan berkesan amat sukar apabila berhadapan dengan pelajar yang berlainan budaya dan bahasa pertuturan. Ini menjadikan proses pembelajaran menjadi sukar. Kita tengok contoh, apabila guru berbangsa Melayu mengajar pelajar yang berbangsa Cina dan juga India. Begitu juga guru yang berbangsa Cina, dia tidak boleh menggunakan bahasa Melayu, dia mengajar pelajar yang berbangsa Melayu, jadi PDP akan sukar untuk dijalankan. Ini juga menyebabkan komunikasi di antara guru dan murid terbatas. Ini akibat murid dia tidak faham apa yang guru arahkan, guru kata lain, murid faham lain. Ini tidak dapat proses PDP itu tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Okey, secara keseluruhannya, setiap individu di dalam bilik darjah adalah berbeza antara satu sama lain. Jadi, guru perlu memainkan peranan yang penting dalam membimbing murid untuk mengetahui atau mempelajari gaya pembelajaran yang sesuai dengan diri mereka, walaupun berbeza bahasa pertuturan. Oleh itu, guru-guru mempunyai peranan yang penting dalam mengatasi perbezaan individu tersebut. Berbagai cara boleh digunakan dan terpulang kepada kreativiti setiap guru dalam usaha mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan. Okey, itu saja. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat digunakan dalam bilik darjah dan juga melancarkan proses pembelajaran. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.